duit banyak. Tuan-tuan tajar lah. Daripada tuan-tuan duk tajar kelab golf 40,000 setahun. Kenapa? Apa faedahnya tuan-tuan? Kalau sekadar nak keluarkan peluk tebat belakang rumah pun jadi. Tapi 40,000 membership kelab golf tuan-tuan tu bagi dekat surau, tajar semua pengaji. Tak payah Ustaz Zuhir nak edar tabung. Tak edar susah, edar pun susah. Edar dia ni kira duit je. Orang kutuk. Tak edar Ustaz Zuhir pula garuk kepala, mana kena bayar, mana dia fikir pula. Sebab tu kalau kita ada orang kaya, kisah sebulan berapa Ustaz? Selesai tuan-tuan. Kalau 40,000 setahun, kalau kongsi 4 orang baru 10,000. Kalau kongsi 400, kalau kongsi 4,000 orang, bersin sangat. Sebab tu Islam suruh buat ramai-ramai. Bila buat ramai-ramai, tak terasa. Macam apa saya sebut pada tuan-tuan, kalau tuan-tuan malam ni bawa satu camca sudu, bagi dekat Tok Sia, satu camca, malam dapat berapa ratus camca? 300 camca dapat. 300 camca bersamaan berapa kilo? Kalau tuan-tuan malam ni bawa biskut Mary 3 keping seorang, ada 4 balang dah tuan-tuan. Islam dia suruh sikit, tapi buat ramai-ramai. Jadi banyak. Kalau kita boleh faham, mudahnya cara Islam. Baik. Dan setengah daripada kebinasaan yang keenam, berkahwin itu telah membaikkan perangai dan muafakat akan ahlinya itu di dalam kesukaan hawa nafsunya, hingga membinasakan akan perangai ahlinya dan dirinya. Dia kata, kadang-kadang bila berkahwin, suami tak boleh kontrol isteri. Suami tak reti nak kawal isteri, sehinggalah dia bawa isteri dia kepada hawa nafsu. Ada suami, ada isteri yang mengadu pada saya, suami dia suka lewat dia. Nangis-nangis mengadu. Suami suka lewat. Nak, kalau tak nak, tak bagi pukul. Tak bagi pukul. Ada yang sanggup bayar duit 100 sekali lewat isteri. Datang jumpa saya minta ubat. Macam mana nak ubat? Suami dia ni pun nak pergi jampi ke apa Ustaz? Tuan-tuan, liwat ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan anggap halal meliwat isteri, hukumnya kafir tuan-tuan. Kalau tuan-tuan kata liwat isteri itu halal, hukumnya kafir. Sepatutnya hawa nafsu kamu digunakan dengan jalan baik, bukan jalan yang membinasakan isteri kamu, sampai anak kamu jadi rosak. Tetapi hendaklah ada sekalian itu dengan sederhana. Jikalau ada ahlinya itu mengerjakan yang mungkar dan menyalahi akan syariat, sama ada haram atau makruh atau kurang adab, hendaklah ditegahnya dan marahlah akan dia. Tapi kalau sekadar benda itu tak salah pada syariat, tak payahlah marah. Lambat masak, tak payah marah. Berlambat-lambat kedai tom yam tuan-tuan, kita pergi je lah. Kalau takat tak sereka baju, tuan-tuan sendiri pun boleh sereka. Susah. Saya ni tuan-tuan, kalau buat sereka baju ni senang tuan-tuan. Kalau sereka jubah ni, saya sereka depan, belakang saya tak sereka. Tak lagi bila naik kereta, kedut juga. Menyandar duduk, kedut juga. Habis tu saya sereka. Kalau saya sereka baju kemeja, saya sereka pusat ke atas, pusat ke bawah tak sereka. Sebab tak lagi nak masuk dalam seluar, bukan je nampak pun sereka pun. Kalau saya pakai baju raihan, saya sereka seluar saya daripada paha turun ke kaki, bahagian punggung ke atas tak sereka lah. Tak lagi baju raihan tutup, bukannya nampak pun cawak tu. Apa susah-susah kan? Orang rumah pula saya kata pula, kalau dia tu tak payah basuh lah baju, kan kotor juga. Iyalah. Yang turun-turun basuh buat apa, tak payah basuh, kan kotor juga. Nak cerita bahawa tak salah susah-susahkan sangat. Benda dunia ni asal ada lauk makan, senang hidup. Buka tudung ikan goreng, sardin tin, alhamdulillah, balun, bismillah, makan. Kalau buka tudung, tinggal meja je Ustaz, apa pun tak ada, letak tudung balik, start kereta, pergilah beli makanan. Ya Ustaz lah nak pergi makan Ustaz di kedai, habislah duit.
Kalau gitu nikah baru. Apa susah kan? Senang tak Islam? Senang. Buka tudung meja. Tak apa lapah, besok tak kahwin baru lah. Tak susah Islam. Senang saja. Jadi kalau takut suami kahwin baru, rajin-rajin masak. InsyaAllah. Kerana susah. Islam adalah satu agama yang senang. Sebab tu disuruhnya sederhana. Kalau berharap, baru tegur. Siti, ayah tengok kamu ni Siti, pakaian kamu udah nampak pusat ni, tudung di atas, pusat nampak nak buat apa? Bila kamu jalan, ayah nampak kamu tarik ke belakang baju kamu, udah tercungit pusat. Bila kamu tarik pusat, udah tercungit punggung kamu. Ayah tak suka, ayah bakar nanti nak. Itulah ayah tengok anaknya dah bertocang, anak lelaki-lelaki, ambil gunting, potong. Apa susah jadi ayah? Ayah bagi tempoh sampai besok. Ayah nak tocang belakang kamu tu dipotong. Kalau tak potong, ayah potong. Susah kan jadi ayah? Anak laki-laki kita pakai rantai. Mat, rantai ni haram. Laki-laki tak boleh pakai. Kamu nak ayah buang ke, kamu buang sendiri. Susah. Tuan-tuan jangan kata biasa Ustaz, budak muda sekarang. Payah Ustaz, cakap pun Ustaz lagi. Ayah tu budak jadi merak. Tu yang budak jadi ketegak kata orang Kedah. Macam kita tak tegak. Tengok anak laki-laki kita bersubang. Mat, kamu tahu tak lembu subsidi tu subang belah kiri. Kamu pun belah kiri juga subang kamu. Kamu adik dia ke sepupu lembu? Masalah kita tak berani. Bapak-bapak tak berani sekarang dengan anak. Semayang tak berani tegur. Anak perempuan kalau tegur takut dia lari. Biarlah abang, susah budak-budak zaman sekarang. Bukan macam kita. Ini bahasa standard sekarang. Payah abang. Kalau kita cakap lari kamu, tak cakap. Biarlah abang, jadi dia balik rumah. Jangan. Islam tak bagi macam itu. Benda haram, tegas. Benda tak haram, biarlah. Biarlah. Anak kita tu tak ada berbedak apa ya. Biarlah. Anak kita tu tak ada berginca ke apa. Biarlah. Yang tu biar tak apa. Tapi kalau anak kita tak pakai baju, wah ya, yang tu jangan biar. Anak kita kawan dengan siapa tu abang? Anak kita naik motor dengan siapa tu? Tuan-tuan kena check handphone anak tuan-tuan. Tolonglah tuan-tuan, saya minta sangat-sangat. Handphone anak kita tu tuan-tuan kena ambil. Saya pun ada anak saya pun ada handphone. Saya hanya bagi handphone dekat dia, time cuti sekolah je. Start sekolah je, saya ambil balik handphone. Nanti bulan 3 baru saya bagi balik handphone. Kena kontrol. Dengan siapa dia hantar SMS, dengan siapa dia telefon. Semua kita kena jaga, tuan-tuan. Internet lagi kita kena jaga. Apa yang mereka tengok, apa yang mereka buka, apa yang mereka layari, semua kita kena tengok. Kawan, kena pilih kawan. Kalau boleh satu hari kita panggil kawan anak kita masuk dalam rumah kita, kita interview anak dia. Kawan anak kita. Kamu nama apa? Ayah kamu kerja apa? Duduk di mana? Kegemaran kamu apa? Kamu semayang tak? Kamu apa tidak? Biar anak kita tak suka. Janji kita tahu siapa kawan kita. Bila berlaku sesuatu kita nak cari siapa? Bukan kita cari kawan dia. Tapi masalah kita sekarang, polis lebih kenal anak kita daripada diri kita. Banyak kes macam itu. Polis tahu rekod anak kita daripada diri kita sendiri. Bila kena tangkap anak kita, polis boleh tu. Anak pakcik ni dia ada 5 kes pecah rumah, 10 kes dadah. Tu yang tersangkut kepala di lantai. Dia masuk curi rumah, masuk ke lantai, kepala dia lepas, sangkut. Kaki tergantung. Rumah tu rumah cikgu sekolah. Bila cikgu sekolah balik mengajar daripada sekolah, buka-buka pintu nak pergi ke dapur, pergi ke tandas, tengok kepala atas lantai. Tuan-tuan susah hati tak? Bahu tak nampak, tengkok tak nampak, kepala je atas lantai. Kalau saya pun lari tuan-tuan. Lompat balik turun, siapa letak kepala ni? Jiran-jiran mai tengok, Allah. Turun bawah rumah, kaki terjuntai. Di bawah kaki tu dengan spana, dengan pelayar, dengan pengetuk semua yang ada. Dia tersangkut kepala tuan-tuan. Boleh bayang tak mati macam mana?
Mati dengan niat nak rompak orang. Kepala dia lepas, tersangkut tak boleh. Mati tu.